Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Pantau Agenda Reformasi. Dan untuk jam ini kita nak memberi fokus kepada pasca belanjawan yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Jumaat lalu, dan kita memberi fokus kepada sektor pendidikan. Dan saya bacakan sedikit antara yang boleh anda dapat saksikan di astraoni.com, di mana pada Jumaat lepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan Kementerian Pendidikan diberi peruntukan sebanyak RM64.1 bilion untuk 2025 berbanding RM58.7 bilion tahun ini, sekaligus menjadikan ia peruntukan tertinggi dalam sejarah. Dan beliau berkata sebanyak RM2 bilion diperuntukkan untuk projek naik taraf dan penyelenggaraan sekolah seluruh negara, manakala RM1 bilion dikhususkan untuk menyelenggarakan semua jenis sekolah, terutamanya keadaan bilik darjah yang uzur, termasuk sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan SJK Cina dan Tamil, sekolah agama, sekolah dalam kem tentera dan sekolah pendidikan khas. Sementara RM1 bilion lagi dikhususkan menaik taraf prasarana daif di 543 buah sekolah, terutamanya di Sabah dan Sarawak, manakala 44 sekolah baru akan mula dibina. Dan perincian lanjut mengenai apa yang dibentangkan oleh Perdana Menteri itu anda boleh saksikan di astraoni.com. Namun ketika ini kita nak memberi fokus kepada reformasi pendidikan. Apakah wujud reformasi pendidikan berdasarkan satu perkongsian yang dibuat oleh pakar pendidikan UKM Dr. Anwar Ahmad. Di Facebook beliau ada menyatakan beberapa perkara yang mustahak untuk kita dalami dan untuk kita renungi berdasarkan apa yang dibentangkan oleh Perdana Menteri dalam belanjawan 2025. Mungkin saya boleh kongsikan sedikit di sini. Reformasi pendidikan negara, adakah anda sudah terasa gelombangnya? Dan ini berlaku, reformasi pendidikan ini dipecahkan kepada 3 subsektornya, antaranya ialah reformasi fizikal pendidikan, reformasi kurikulum pendidikan dan reformasi jaringan pendidikan. Tapi kita nak memberi fokus kepada reformasi kurikulum pendidikan, dan bersama saya untuk pantau agenda reformasi petang ini memberikan penerangan lanjut mengenai perkongsian yang dikongsikan oleh Dr. Anwar Ahmad ialah Dr. Anwar Ahmad sendiri, pakar pendidikan UKM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor, saya dah meneliti dan mengamati perkongsian panjang lebar Doktor di laman Facebook. Jadi mungkin Doktor boleh terangkan justifikasi di sebalik peningkatan bajet pendidikan jika hasilnya masih kabur lagi dalam reformasi kurikulum pendidikan, Doktor. Baik, terima kasih. Yang pertama sekali kita bersyukur kerana untuk tempoh 3 tahun terakhir ini kita sudah melihat bagaimana sektor pendidikan telah diberikan peruntukan yang begitu besar bagi memastikan pengurusan dan juga perancangan pendidikan negara kita dapat kita aturkan dengan lebih baik, selari dengan usaha kita untuk mereformasikan sistem pendidikan negara. Dan tentu saja kebanyakan bajet ini kita tumpukan kepada usaha untuk pembangunan fizikal sekolah-sekolah kita, khususnya berkaitan dengan pembinaan sekolah baru dan juga menambah baik sekolah-sekolah kita yang berada dalam keadaan yang daif dan uzur. Jadi ini usaha yang telah dilakukan dan kita gembira kerana tindakan-tindakan sejak 3 tahun ini menampakkan hasil yang begitu baik. Dari segi bilangan sekolah yang dibina dalam tempoh 3 tahun ini saja telah diumumkan 79 sekolah baru yang akan dibina. Begitu juga dengan penambahbaikan dan juga usaha untuk menaik taraf sekolah-sekolah daif juga kebanyakannya sudah selesai dan ada yang dalam proses di peringkat akhir. Jadi itu adalah tindakan-tindakan yang saya fikir baik untuk kita fahami. Baik Doktor bercakap tadi memberi fokus kepada sektor yang pertama, iaitu reformasi fizikal pendidikan berdasarkan bajet yang diberikan, yang diumumkan oleh Perdana Menteri dalam belanjawan 2025, memberi fokus kepada infrastruktur sekolah. Namun kita nak memfokuskan kepada perkara kedua yang diberikan penekanan oleh Doktor sendiri, iaitu reformasi kurikulum pendidikan ketika ini, Doktor. Pada pendapat Doktor sendiri, berdasarkan apa yang dikongsikan oleh Doktor, mengapa agaknya tiada orang kata satu gerak langkah ataupun satu tekad yang kuat, yang jelas untuk menilai keberkesanan pelaksanaan reformasi kurikulum yang diguna pakai ketika ini, Doktor? Ya, berbanding dengan reformasi fizikal yang sangat berteraskan kepada soal peruntukan, reformasi kurikulum ini menjurus kepada kepakaran ataupun keupayaan perancang pendidikan di peringkat kementerian, di mana mereka boleh mengolah ataupun mengadun kurikulum baru yang dapat disesuaikan dengan keperluan anak-anak kita pada masa ini dan masa depan. Jika kita lihat apa yang ada pada hari ini, sebenarnya kita mewarisi
isu-isu pendidikan yang sekian lama. Kita bercakap soal kurikulum yang berat, kita bercakap soal guru yang tidak mencukupi, kita bercakap soal kaedah pengajaran yang masih lagi menggunakan kaedah yang lama, kita juga bercakap soal guru yang mengajar tapi bukan option. Jadi kalau kita lihat, kebanyakan isu-isu reformasi kurikulum ini masih berterusan dan kita tidak nampak satu usaha yang benar-benar dapat kita pegang ataupun yang kita yakini untuk memastikan dalam tempoh beberapa tahun ini kita akan dapat menyelesaikan isu kurikulum ini. Jadi fokus kita pada waktu ini selain daripada memastikan reformasi fizikal sekolah itu berubah, kita juga harus memastikan bahawa reformasi kurikulum kita juga dapat diangkat, diubah dan memberi keyakinan pada ibu bapa untuk mengatakan bahawa sistem pendidikan kita berada dalam keadaan yang terbaik. Doktor, berdasarkan kupasan doktor itu juga tadi, bagaimana doktor melihat sejauh mana pihak kepimpinan ataupun pemegang taruh dalam mungkin Kementerian Pendidikan ini memahami sebenarnya keperluan guru dan juga pelajar dalam menghadapi cabaran pendidikan masa kini, melihat kepada masalah kebejahatan yang berlaku dalam seperti doktor sebutkan tadi dalam sektor reformasi kurikulum pendidikan ini sendiri, doktor. Ya, saya rasa dalam kita melakukan reformasi pendidikan ini, terutamanya berkaitan dengan kurikulum, antara pokok yang paling perlu kita lakukan adalah melakukan kerjasama ataupun libat urus ataupun bersama-sama keseluruhan. Sama ada dari pihak kementerian, pihak ibu bapa, pihak guru-guru, pihak industri, duduk bersama dengan pakar-pakar pendidikan, duduk bersama dan menghasilkan satu gerakan ataupun hala tuju yang jelas tentang apakah bentuk kurikulum kita pada masa depan. Kalau kita lihat, amalan kita sekarang, kita masih menggunakan misalnya kurikulum KSSR. Kurikulum ini telah pun dimulakan pada tahun 2012 dan sebenarnya jika kita terlihat kepada kerangka kurikulum ini yang diambil pada 2012 ini pun sebenarnya menggunakan kerangka daripada KBSM ataupun KBSR yang sudah dimulakan pada tahun 80-an. Jadi kita belum nampak dengan jelas apakah bentuk kurikulum baru tu yang disebut sesuai untuk keperluan anak-anak kita masa ini dan masa depan. Anak-anak kita sekarang ini bercakap soal gadget, soal bercakap internet, bercakap soal apa yang disebut sebagai 4C. Critical thinking, creative thinking, collaboration dan juga komunikasi. Jadi bagaimana kurikulum yang kita ada sekarang ini tidak begitu menonjolkan 4C ini dalam proses pembelajaran. Misalnya saya beri contoh, dalam kelas kita yang terlalu ramai murid, bagaimana mungkin kita untuk melatih murid-murid kita untuk bijak berkomunikasi. Setiap orang diberi peluang untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu atau berbahasa Inggeris. Sedangkan kelas itu terlalu ramai murid. Satu kelas 40 orang, 45 orang jadi. Itu contoh bagaimana anak-anak kita ini diajar dengan aktiviti critical thinking dan juga creative thinking. Selain daripada menghafal apa yang ada dalam buku teks. Jadi saya rasa ini adalah reformasi yang mesti dilakukan untuk memastikan anak-anak kita bersedia untuk pendidikan masa depan. Doktor juga ada menyebut di sini, saya bacakan sedikit, di mana reformasi kurikulum nampaknya tidak begitu menyerlah. Saya bacakan di perenggan yang di bawah ini. Malangnya kita hanya dijanjikan akan ada kurikulum baru 2027 yang belum nampak bayangnya lagi. Dan kita juga tidak jelas sejauh mana kurikulum baru 2027 benar-benar berwajah reformasi pendidikan. Jadi Dr. Anwar, bagaimana doktor melihatnya? Terdapat keperluan untuk proses transparansi dalam proses penggubalan kurikulum baru 2027 ini dan bagaimana ia mampu untuk menenangkan masyarakat di luar, khususnya mereka yang ada anak-anak yang pergi ke sekolah. Jadi bagaimana doktor melihat keperluan untuk proses transparansi ini dikongsikan kepada masyarakat, doktor? Ya, yang pertama sekali, kita sudah melihat bahawa berlaku anjakan ataupun perubahan pemikiran di kalangan ibu bapa khususnya. Kalau kita lihat ibu bapa pada hari ini sangat mengambil perhatian kepada apa yang berlaku dalam pembelajaran anak-anak mereka. Berbanding dahulu mungkin kita menganggap bahawa ibu bapa apabila menyerahkan anak mereka ke sekolah, maka tugas guru lah untuk memastikan pendidikan itu disampaikan kepada anak-anak. Tetapi hari ini ibu bapa sangat mengambil peranan yang besar. Ramai ibu bapa yang misalnya terlibat bersama-sama dengan pembelajaran anak-anak mereka, menyemak buku-buku anak-anak mereka dan mereka terutamanya pada waktu pandemik telah mengambil peranan yang cukup besar untuk memberikan pembelajaran anak-anak mereka di rumah ketika itu. Jadi
pandemik ini kita melihat bahawa ibu bapa sangat mengambil peranan yang besar dalam aspek pendidikan anak-anak mereka. Sebab itu pada saya, apabila kita bercakap soal membina kurikulum yang baru ini, penglibatan daripada masyarakat sangat penting dan dia mesti terbuka. Dia mesti dilihat dan dia mesti difahami oleh bukan hanya oleh anak-anak yang akan belajar tentang kurikulum itu, tetapi juga penglibatan ibu bapa di dalam sama-sama mengetahui apakah kerangka yang akan ada di dalam kurikulum yang baru nanti. Jadi kita buat masa ini belum lagi mendengar secara jelas apakah bentuk kerangka itu dan apakah hasrat matlamat kurikulum yang baru ini. Dan kita hanya mendapat secara umum saja yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Jadi kita harapkan sebelum kita menjelmanya tahun 2027 dengan kurikulum yang baru itu, tahun ini hingga tahun 2-3 tahun yang akan datang ni adalah waktu di mana masyarakat diberikan pendedahan, diberikan penjelasan dan juga bersama-sama untuk berkolaborasi, menyumbang kepada pembentukan kurikulum itu. Saya percaya itu satu bentuk yang diharapkan oleh ibu bapa. Yang keduanya, kurikulum yang akan datang, jika kita lihat negara-negara maju misalnya, mereka sangat bersifat regional ataupun community. Maksudnya kurikulum itu adalah berteraskan kepada keperluan pendidikan di sesuatu komuniti. Misalnya apa yang dipelajari oleh anak-anak di Sarawak, di Sabah, di Kuala Lumpur, di Kelantan, sebenarnya perlu juga mengambil kira aspek locality, aspek setempat. Jadi ini akan mendekatkan mereka dengan pembelajaran yang mereka pelajari. Jadi kita kalau boleh tidak lagi lah mahu melihat kalau bercakap soal misalnya anak-anak belajar tentang pengangkutan, maka anak di kawasan pedalaman bercakap soal lapangan terbang yang mungkin jauh daripada mereka, tapi mereka melihat apakah aspek-aspek pengangkutan yang ada di kawasan mereka. Jadi mereka dapat memahami konsep pengangkutan, bagaimana ia berfungsi dan sebagainya. Jadi saya percaya itu adalah satu aspek perubahan kurikulum yang mesti berlaku dalam sistem pendidikan kita, daripada kurikulum yang centralized, yang berpusat, kepada kurikulum yang decentralized, yang lebih mencirikan pembelajaran setempat ataupun di kawasan-kawasan di mana anak-anak itu berada. Baik, Dr. Anwar Ahmad akan terus bersama dengan kami. Kita akan berhenti rehat seketika, memberi fokus yang sama juga. Mungkin selepas ini kita akan beralih ke reformasi jaringan pendidikan seperti dikongsikan oleh Dr. Anwar Ahmad sendiri. Jadi jangan ke mana-mana, kita berhenti rehat seketika, bertemu semula selepas ini.
Baik, anda masih bersama saya dalam Pantau Agenda Reformasi dan kita memberi fokus kepada reformasi pendidikan berdasarkan Belanjawan 2025 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Jumaat lalu yang melaporkan di sini di mana Sarawani melaporkan Kementerian Pendidikan menerima 64.1 bilion ringgit yang merupakan peruntukan tertinggi dalam sejarah, dan kita mengupas perbincangan kita pada petang ini berdasarkan perkongsian oleh pakar pendidikan UKM Dr. Anwar Ahmad di laman Facebooknya. Baik Doktor, kita nak masuk pula ke reformasi jaringan pendidikan. Satu perkongsian yang cukup komprehensif juga diberikan oleh doktor di sini, di mana kalau kita lihat jaringan pendidikan ini merujuk kepada usaha sama melibatkan pihak ibu bapa, industri dan juga komuniti dalam pendidikan anak-anak. Dan doktor ada dinyatakan di poin nombor 13 di sini, tetapi setakat ini hanya melibatkan segelintir sekolah saja, itu pun bersepah di sana sini, tiada penyelarasan yang bersepadu. Jadi bagaimana doktor melihat wujudnya ketidaksamarataan di antara sekolah-sekolah yang lebih berkemampuan dan juga sekolah-sekolah yang berkemampuan, sekolah-sekolah di luar bandar dan juga sekolah-sekolah di bandar dalam aspek melakukan reformasi jaringan pendidikan ini, Doktor? Baik, terima kasih. Yang pertama sekali, jika kita melihat contoh-contoh yang boleh kita ambil daripada negara maju, salah satu ciri utama bagaimana mereka menjayakan pendidikan mereka adalah mereka berkolaborasi dengan pihak industri, komuniti tempat dan sebagainya, termasuk ibu bapa. Dan itu adalah satu ciri yang penting, dan saya melihat itu sebagai satu bentuk pendidikan pada masa depan, di mana pelibatan ibu bapa, pelibatan komuniti, pelibatan industri akan menjadi lebih penting berbanding pada masa-masa yang lalu. Sebab itu saya melihat bahawa kita sudah memulakannya. Kalau kita lihat dalam sistem pendidikan kita sudah memulakannya. Ada banyak program-program yang berjalan, sama ada ia di bawah usaha sama ataupun inisiatif yang dilakukan oleh pihak kementerian sendiri. Tetapi saya percaya perkara ini mesti diperbesarkan ataupun diperbanyakkan, kerana ia akan memberi manfaat yang paling besar kepada murid-murid kita. Kita tahu misalnya di beberapa buah sekolah pelibatan daripada pihak syarikat, begitu juga dengan pihak yayasan dan sebagainya, telah berjaya meningkatkan kualiti sekolah, bukan sahaja dari segi prasarana yang diberikan hasil sumbangan daripada syarikat, tetapi juga dari segi pengalaman anak-anak kita yang belajar di sekolah itu, mereka berpeluang untuk terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh syarikat-syarikat ini bersama dengan pihak sekolah. Jadi saya rasa ini salah satu bentuk pembelajaran yang mesti dilaksanakan pada masa depan, di mana anak-anak kita berpeluang untuk terlibat, mendapat pengalaman bersama dengan pihak syarikat, pihak komuniti dalam aktiviti-aktiviti pembelajaran mereka. Sebab itu pada saya ini adalah satu bentuk reformasi yang mesti dilakukan secara bersungguh-sungguh oleh pihak kementerian, dengan melibatkan lebih ramai pihak industri di dalam aktiviti-aktiviti sekolah, dan pihak sekolah juga mesti bersifat terbuka dan bersedia menerima berbagai-bagai cadangan daripada pihak industri yang ingin melakukan CSR mereka di sekolah dan sebagainya. Jadi saya rasa perlu ada garis panduan yang jelas, perlu ada komitmen, perlu ada galakan dari pihak kerajaan khususnya kementerian untuk menggalakkan industri terlibat di dalam aktiviti-aktiviti di sekolah demi kebaikan pendidikan anak-anak kita pada masa depan. Baik Doktor, tadi Doktor ada menyebut mengenai contoh beberapa negara maju yang melaksanakan beberapa perkara dalam memberikan orang kata kesenangan kepada pelajar-pelajar yang mendalami ilmu pendidikan. Doktor, saya nak tanya pula, masih lagi dalam reformasi jaringan pendidikan ni, bagaimana Doktor melihat mungkin perlunya ada satu strategi yang jelas dan tidak kabur bagi mengatasi jurang antara pelaksanaan reformasi di peringkat pusat dan realiti di lapangan yang sering tak selari ni, Doktor? Bagaimana kita nak mengejar aspirasi negara maju sekiranya realiti di lapangan ini pun sendiri masih berdepan dengan situasi perkara yang tidak selari, tidak sama. Orang kata mungkin apa yang berlaku di pusat dan juga di luar bandar itu tidak senada, Doktor. Ya, betul. Sebab tu yang pertama sekali, jika pihak kementerian mempunyai data, apa yang kita panggil data-data yang banyak yang boleh dirujuk oleh pihak industri, di manakah mereka pihak industri ingin menganjurkan program. Jadi itu akan banyak membantu anak-anak kita di sekolah-sekolah. Kita lihat ada sekolah-sekolah misalnya yang begitu terbuka dan bekerjasama industri. Ada banyak industri masuk ke dalam satu-satu sekolah. Jadi ada sekolah lain yang langsung tidak ada pelibatan industri dalam sekolah tersebut. Dan kita sudah lihat bagaimana apabila terlibat
industri terlibat dengan sekolah, kita lihat banyak program-program yang berkualiti telah dilaksanakan di sekolah itu. Misalnya pelibatan daripada syarikat perkomputeran misalnya, ataupun syarikat terlibat dengan syarikat oil and gas misalnya. Mereka akan masuk dan bercakap soal program alam sekitar, program digital, ya. Dan ini memberi manfaat yang sangat besar kepada anak-anak kita untuk belajar perkara-perkara baru yang dibawa masuk oleh industri. Biasanya kita tahu bahawa industri ini mereka melihat masa depan. Teknologi yang mereka ada itu sangat sesuai untuk masa depan. Jadi anak-anak kita di peringkat sekolah sudah terdedah dengan berbagai-bagai perkara teknologi, pemikiran yang sesuai dengan pemikiran masa depan. Kerana pelibatan industri di sekolah. Jadi sebab itu kita ingin melihat supaya reformasi jaringan ini diperkasakan supaya peluang untuk anak-anak kita, khususnya anak-anak kita di kawasan pedalaman. Banyak beberapa buah sekolah sebenarnya kita telah terlibat dengan program sekolah amanah misalnya yang juga dipimpin oleh pihak komuniti dan industri. Ada sekolah amanah yang sudah berjaya di peringkat antarabangsa, dinobat dekat antara sekolah yang terbaik di dunia kerana pelibatan industri dan juga NGO di dalam sekolah tersebut. Jadi saya rasa ini adalah perkara-perkara mesti diperkasakan untuk kita meningkatkan kualiti dan juga menjaga ataupun menambah baik sistem pendidikan negara kita dengan melibatkan CSR daripada NGO, daripada industri dan sebagainya. Doktor, kita bercakap mengenai reformasi pendidikan. Perkataan reformasi itu pun satu perkataan yang cukup besar. Dan Doktor, doktor ada juga menulis di sini, saya kembali semula kepada poin doktor yang kedua, reformasi kurikulum pendidikan. Saya terlepas pandang tadi doktor ada sebut mengenai ujian penilaian sekolah rendah ataupun pentaksiran bilik darjah PBD dengan isu yang tergantung ketika ini. Macam mana sebenarnya doktor melihat kita ataupun masyarakat di luar, terutamanya ibu bapa dan juga murid-murid, boleh percaya kepada kesungguhan kepada satu bentuk reformasi yang akan dilakukan jika isu-isu pendidikan kritikal seperti UPSR dan juga PBD ini terus tergantung sehingga kini tanpa penyelesaian, doktor? Ya, itu yang saya maksudkan. Maksudnya, selagi mana kita tidak membuat ketetapan yang jelas dan menjelaskan kepada rakyat. Kadang-kadang kita telah membuat keputusan. Misalnya, pihak kementerian telah memutuskan bahawa PBD itu akan diteruskan, UPSR itu tidak akan dikembalikan. Tetapi keputusan saja tidak memadai. Apa yang rakyat perlukan adalah penjelasan kepada tindakan itu. Apa rasionalnya. Jadi saya rasa yang menjadi isunya adalah penjelasan itu tidak diberikan secara jelas kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada ibu bapa, dan akhirnya mereka mula mempersoalkan kewajaran kita kepada menjalankan ataupun membuat keputusan itu. Saya rasa itulah antara perkara-perkara yang menjadi persoalan dalam masyarakat. Sebab itu pada saya reformasi kurikulum ini mesti dipimpin ataupun bersama-sama dengan kumpulan pakar, supaya kumpulan pakar dapat membantu pihak kementerian menjelaskan kepada masyarakat apakah rasional di sebalik sesuatu keputusan kurikulum itu dilaksanakan. Mengapa misalnya kita tidak mahu mengembalikan UPSR, tetapi harus dijelaskan oleh pakar-pakar pendidikan yang mempunyai data-data, kajian-kajian dan juga maklumat-maklumat yang kuat untuk mengatakan mengapa kita tidak perlu kembali kepada UPSR. Tetapi dengan hanya memberitahu bahawa kita tidak akan kembali pada UPSR tanpa penjelasan yang rasional, yang kuat, maka masyarakat akan terus mempersoalkan keputusan tersebut. Jadi mungkin itulah pada saya pelibatan pakar, pelibatan penyelidik, ahli akademik di dalam menjelaskan sesuatu keputusan pada masyarakat itu sangat penting diambil kira. Persatuan ibu bapa mereka, PTA mereka, Parents Teacher Association ni sangat signifikan. Malah dianggap sebagai salah satu sumber utama kepada pembuat keputusan sesuatu dasar, polisi, kerajaan dan sebagainya. Jadi kita harapkan PIBG juga harus mereformasikan diri mereka supaya mereka benar-benar memberi satu peranan yang besar, yang signifikan kepada pembangunan negara kita. Baik, terima kasih Dr. Anwar Ahmad, pakar pendidikan UKM atas perkongsian yang cukup komprehensif. Sebentar tadi kita memberi kupasan kepada langkah reformasi pendidikan seperti yang dikongsikan oleh Dr. Anwar Ahmad di laman Facebook beliau berdasarkan pembentangan Belanjawan 2025 yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang merupakan Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan, melihat kepada Kementerian Pendidikan terima RM64.1 bilion yang merupakan tertinggi dalam sejarah, dan artikel ini boleh anda dapat saksikan di astrawani.com. Dan saya kira sekian
pantau agenda reformasi hari ini dan saya kira kita akan berjumpa lagi esok dalam topik yang lebih menarik dan kita akan melihat kepada fokus untuk sepanjang minggu ini. Dan untuk itu sekian, saya Syaf Syukri. Assalamualaikum, salam hormat, kita jumpa lagi.